Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar tak suara saya? Clear? Sebab kita ni area yang memang line susah. Sebenarnya sebab dalam ladang kelapa sawit. Masuk dalam. Kita cuba nak buat live. Okey tak? Ada yang respon okey? Jelas tak suara saya? Ustazah rasakan yang sini tak teruk sangat. Kita kena buat kat sini dulu sebab takut nanti penyembelih sampai. Sini kan tak ni sangat. Kita fokus sana dulu. Cubaan suara okey ya? InsyaAllah okey. Okey. Kita buat sini dulu. Kejap kita bersihkan dulu sikit. Wani boleh tak kutip sampah situ tu? Sampah-sampah dalam ni. Ini nampak tak? Dia tebal ni. Ini ni tempat. Ya, tu tak sini. Darah. Kenapa? Mana cebok ni? Awak pergi cebok apa? Kita, dek, buat sana dululah sebab nanti kan bila penyembelih datang, bila lembu tu datang, sebab kambing ni dia tak berat macam kawasan lembu. Enjin ni sebenarnya dia rosak. Sebenarnya kita, ladang ternak kita ni sebenarnya baru siap juga. Bila baru siap, ini pun macam masih dalam proses kan. Jadi generator ni bila dah guna kerap tu jadi hang apa, jadi kita angkut-angkut macam ni. Dan kami memang sentiasa akan buat cuci ni Ustaz Husin. Ustaz, kejap. Dek, ambil air ni. Tengah live ni Ustaz. Oh, memanglah. Okey, tuan-puan sekalian, Ustaz Husin adalah Ustaz Husin, sekejap, mai. Tak apa, sekejap je. Ustaz Husin memang dia nak lari. Ustaz Husin adalah ketua, biar kat situ lah. Tolong panggil Ustaz Tengku jap. Ustaz Husin, tengok Ustaz Husin nak lari. Boleh nampak, ni Ustaz Husin, ketua pengembala dan juga timbalan pengarah untuk ladang ternak. Dan Ustaz Husin adalah orang kuat nombor 1 lah untuk ladang ternak ni. Subhanallah. Dalam 2000 lebih juga Ustaz yang duk tengok. Ustaz boleh cerita sikit? Maksudnya berapa hari yang kita buat, kan kita buat ibadah korban di sini. Tengok Ustaz nak lari. Sini Ustazah Aziah. Orang tu minta kambing. Boleh. Sekejap. Ustaz tolong pegang. Ustaz begini. Ustaz ambil. Okey. Ustaz cakap. Ustaz ada sini. Cerita sikit Ustaz. Ibadah korban ni 2 hari, banyak mana sehari buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi alhamdulillah Allah memudahkan urusan kita. Start daripada 3 hari sebelum raya kita dah mula duduk di kandang, berkampung di kandang. Yang menghantar lembu, kita menghantar lembu. Yang buat persiapan untuk menyambut korban, membuat persiapan menyambut korban. Dan hingga sehari sebelum korban Aidiladha kita dah pun menyembelih binatang ternakan kita untuk tujuan akikah. Dan 2 hari berturut-turut hari ini sehinggalah ke malam ini kita teruskan lagi dengan misi untuk menyelesaikan amanah-amanah untuk kita berkorban binatang-binatang lembu dan kambing. Dan insya-Allah kita cuba selesaikan sebelum hari raya keempat terbenamnya matahari insya-Allah. Jadi mohon doalah daripada semua, semoga tim-tim pelaksana dapat terus diberikan kekuatan dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh para peserta insya-Allah. Dah. Ya. Hari ni saja 7 panggilan nak dapat nombor saja. Nombor lah tu. Lagi lah. Dok Wi. Terima kasih Ustaz. Subhanallah. Muslimin-muslimat sekalian, sahabat-sahabat, kita boleh tengok, cuba tengok ni tebalnya kotoran ni. Dek, ini sebenarnya isi perut lembu. Bila kita sembelih je, bila dilapah buka je perut lembu, akan keluar isi perut, makanan dia, tahi dia. Sebab itu akan jadi tebal. Kita tim muslimat, kita nak pastikan kebersihan. Lepas dah satu round sembelih, contohnya 30 ekor, tim penyembelih akan berhenti rehat sekejap. Masa tu tim muslimat bahagian cuci. Termasuk saya akan cuci cepat-cepat, tolak sebab kita nak kekalkan kebersihan tu. Darahnya, isi perutnya apa dan sebagainya. Macam sedang dibuat oleh tim ni lah. Kita boleh tengok kan isi perut lembu. Meh saya tunjuk. Tapi tuan-puan kita kena faham. Bukan kena faham apa nak ceritanya. Bayangkan kalau kita buat kita korban kan seekor lembu. Kalau kat kampung-kampung seekor ada 10 orang lelaki yang akan uruskan. Dari segi okeylah sembelih, lepas tu lapar, lepas tu cincang. Kadang-kadang seekor lembu dengan 10 orang lelaki 1 jam. Itu kalau cepat. Kadang 2 jam, kadang 3 jam sambil borak-borak. Tapi dekat sini 1 jam kita kena selesaikan dalam 6 ekor lembu dan 20 ekor kambing. Semalam pagi sampai pukul 4 pagi. Kita start pukul 8 pagi sampai pukul 4 pagi malam. 4 pagi. Masya Allah. Lembu lebih kurang dalam lembu 90 ekor. Lembu 90 ekor. Betul, 60 dan 30. Dan kambing 100 ekor. Bayangkan 1 jam. Jadi penyembelih apa semua ni memang all out buat. Dia isunya macam ni. Asalnya ramai orang nak ambil lembu, nanti kita pergi kat kambing semua tu. Lembu kambing hidup nak buat ibadah korban di tempat masing-masing. Ada surau, ada masjid. Tapi kan masa tu kes dah turun 5,000, lepas tu 4,000 lebih. Semua tempat macam bayangkan akan menurun-menurun dan kita boleh buat ibadah korban. Tiba-tiba naik mencanak kan. Naik sampai 12, sampai 13. Terus mereka tak dibenarkan buat. Akhirnya sembelihan dibuat di sepenuhnya banyak. Kenapa? Ya. Sekarang apa ni? Jadi Jadi banyaklah yang dibuat di sila Ustaz. Banyaklah yang dibuat di okey, nanti kan kita tak tunjuk sembelih, nak tunjuk biri-biri kita je. Lepas tu banyaklah sembelihan dibuat di sini. Banyak pihak masjid, pihak surau, pihak komuniti. Ustaz jangan sembelih lagi, Ustaz jangan sembelih lagi. Nak tunjuk biri-biri kita. Okey, meh sini. Kita tak akan tunjuk sembelih tu, kita akan tunjuk. Okey. Cuba tengok tengok. Dia baik, dia duduk diam. Ustaz gosok-gosok sikit. Subhanallah, boleh nampak ya duduk diam. Tuan-puan sekalian,
Biri-biri kita gemuk, sehat. Memang kita pelihara sendiri di sini. Apa ni? Saya cakap kisah benar ni, saya pun ada sembelih. Okey. Saya pun ada sembelih. Okey. Tak apa, jangan tunjuk. Okey, saya pun ada sembelih juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Okey. Saya ada sembelih biri-biri, saya juga ada sembelih kambing dan saya ada juga, boleh tengok video kat Facebook ni tapi kita pudarkan, kita tak nampak. Lepas tu saya ada pengalaman sekali sembelih lembu. Tuan-puan sekalian, ramai juga yang tanya, Ustazah tak ada belas kasihan ke? Sampai hati Ustazah buat. Ya Allah, soalnya membayangkan penyembelih ni, soalnya kalau kerja penyembelih ni macam kerja yang kejam kan? Macam kerja orang yang hati keras. Sebab sanggup. Ya, saya pun kalau kena pisau pun dah seriau. Kalau nak kena pisau, kita yang menangis kan? Subhanallah. Tuan-puan sekalian, tapi saya tak akan tunjuklah bukti. Nak buktikan betul ni saya pernah sembelih. Saya tak akanlah buat live saya sembelih. Saya takkanlah. Itu ihsan. Kita tak boleh jadikan itu satu tontonan. Masya Allah. Tapi kenapa saya ambil? Kenapa saya ambil bukan cabaran tapi tanggungjawab untuk melakukannya? Dulu saya kerja di bahagian halal. Jawatan Amir Sangir 9. Saya memang keluar masuk rumah sembelih. Dan saya sendiri memang kena cek sembelihan rumah-rumah sembelih dan tengok cara mereka sembelih. Walaupun mereka tak ada tauliah sembelih. Dan saya antara penceramah untuk beri tauliah sembelih. Saya akan ceramah kepada para pemohon sembelihan. Okey, sembelih gini syarat dia, kiri kanan, urat. Syirah jangan tengok situ, tengok Ustazah. Okey, lepas tu dulu saya buat sembelih, saya belajar sembelih ayam. Sebab kita ceramah, lepas tu kita nak tengok okey betul tak gini-gini. Lepas tu kita akan pergi rumah sembelih pula untuk monitor tengok. Dulu saya tengok sembelih pun memang tak berani, kita takut, sedih apa semua kan. Tapi lepas dah kerja kan, dah lama saya jadi mula biasa. Tapi saya tak pernah sembelih binatang besar, ayam lah. Itu pun dalam keadaan rasa macam ketakutan. Namun setelah kita buat ladang ternak ni, ini ladang ternak Umar di bawah NGO Sahabat Amal Care, saya meletakkan komitmen yang terbaik. Saya cuba letak komitmen yang terbaik untuk supaya saya sendiri memastikan proses sembelihan berjalan dengan baik mengikut syariat, ihsan binatang dan semuanya. Jadi mereka kata, Ustazah ini ladang ternak, Ustazah kena belajar, Ustazah kena rasa macam mana. Mula-mula saya first nak sembelih biri-biri. Saya angkat balik kata saya tak sampai hati. Saya nak sembelih, saya rasa macam, ya Allah, berapa kali percubaan saya kata tak sanggup. Nak rodok leher tu kan. Lepas tu saya ambil masa sekejap, saya niat, ya Allah, aku buat ibadah. Dan kita rujuk, Mufti Wilayah Persekutuan ada artikel tentang hukum sembelihan wanita sama dengan lelaki. Kalau wanita itu mampu, ada kekuatan dan sebagainya, dan ia tidak menjadi satu aib ke ataupun sekian-sekian, tak ada. Zaman Rasulullah ada seorang wanita yang sembelih binatang. Kemudian sahabat bertanya Rasulullah, ini hadis yang sahih, ya Rasulullah, bolehkah seorang wanita tersebut sembelih? Dan Rasul kata, makanlah sembelihan wanita tersebut. Memang itu tak ada isu lah, harus memang dibenarkan. Subhanallah, ketika tu saya terlintas dalam hati, ya Allah, aku buat ibadah. Dan ibadah memang susah, bukan mudah. Kedua, tuan-puan sekalian, saya macam terlintas pada hati, saya kata, wahai binatang kan, wahai biri-biri, kamu beruntung dipilih oleh Allah untuk jadi alat ibadah umat Islam. Sebab banyak hari-hari binatang akan disembelih kan, sebab untuk jual lah daging kan. Tapi binatang yang terpilih untuk ibadah korban ni memang terpilih. Dia menjadi pilihan. Bukan kata yang lain tu tak terpilih. Jadi bila saya gitu, saya rasa macam beruntunglah kamu. Tapi tuan-puan sekalian, saya nak share fakta yang benar. Sebenarnya, walaupun kita nampak macam, okey, lepas tu kan saya sembelih, kali pertama saya sembelih binatang besar biri-biri, saya menggeletar. Saya kata, ya Allah, ni sebab kita rasa ketakutan. Lepas tu kedua, saya terai kambing. Kambing lebih susah ada biri-biri sebab dia ada ni. Dan saya cuba untuk lembu, ambil lembu yang kecil dengan teknik, dengan cara yang betul. Paling utama memang kena buat pisau tajam dan cepat. Sebenarnya fakta sains nanti saya terangkan sikit. Sebenarnya binatang dengan cara sembelihan Islam, bila terus terpotong dua ni, dia dah tak rasa sakit walaupun kita nampak dia menggelupur.
Walau dia nampak meronta, sebenarnya dia tak sakit. Sebab apabila terputus dua urat kiri dan kanan tu, dia dah terputus signal sakit. Yang membuatkan nampak dia meronta bukan sebab sakit. Itu adalah otot mengejang. Otot mengejang, lepas tu dia jadi efek macam tu lah. Jadi sebenarnya Islam satu agama yang sangat ihsan dengan binatang. Jadi binatang walaupun kita nampak macam sakit, tapi bila putus je, kalau kita tengok Mak Saleh kan, dia orang berbuat macam-macam cara, kaedah lain. Dia buat kaedah renjatan, dia buat kaedah macam tukul besi. Sebenarnya semua tu bila dia buat kajian, dia pakaikan alat pengesan sakit, semua tu menunjukkan kesakitan yang sangat dahsyat pada binatang. Dan mengejut bila mereka letak satu alat pengesan binatang tu sakit ke tak, bila dia menggunakan pada sembelihan cara Islam, subhanallah, mereka terkejut dengan hasil. Rupanya sembelihan cara Islam memberikan zero kesakitan, tapi dengan syarat penyembelih kena buat laju. Okey. Macam mana? Okey. Subhanallah. Okey, puasa lapar. Tuan-puan sekalian, mungkin ada yang tanya, Ustazah, ni kat mana? Ini adalah Sungai Yu, Kuala Selangor. Hari ini adalah hari keempat saya. Mungkin lewat hari keempat duduk di sini. Daripada Seremban. Mungkin malam ni saya kena balik sekejap sebab anak dua orang tu dah nangis-nangis, tak tidur malam apa semua. Lusa datang balik. Semalam kita habiskan 90 ekor. Sebab apa? Permintaan untuk ibadah korban di tempat-tempat negeri-negeri yang tak boleh. Mula-mula boleh, diorang dah ni, lepas tu tak boleh. Jadi kita terima tanggungjawab ni. Mungkin ramai orang kata, oh Ustazah banyak untung lah tu, kaya lah tu kan. Banyak korban buat tu. Sebab sini kami dapat 600 ekor untuk Malaysia saja. Kambing, Ustaz Hussein, kambing berapa kita? 500? Lebih kurang? Lebih kurang. Kambing baby? Okey. Dalam 400. Jadi mungkin orang nampak untung. Tuan-puan sekalian, hasil daripada yang kita usahakan ni akan masuk semula ke kandang umah ni untuk kita bina lagi. Kandang ni nak dibesarkan. Kemudian ada rumah sembelih. Kita rolling. Dan ini adalah hasil infak orang ramai ni. Jadi wakaf, bangunan ni jadi wakaf. Subhanallah. Itu proses lapar kan? Ustaz Hussein, memang saya lapar. Saya pun belajar lapar. Okey. Tuan dia tengok Ustaz. Lepas tu macam mana? Okey tak saya? Saya pandai agak Ustaz. Saya buat sikit je action. Tuan-puan, saya memang, bukan saya nak kata saya lasak, tapi saya memang buat semua. Saya buat kerja. Gitu, bukan ngarah je lah. Ustaz Hussein, betul tak saya sembelih? Dia orang tak percaya. Betul. Ini kan, kalau lapar kita kena tepi ni, jangan sampai kena kulit kan. Kena isi. Gitu. Ini pun saya belajar lah, cuba. Sebab kita tengok dia orang buat kerja. Bila macam sembelih, macam ada grup-grup kita tu kan. Ini biri-biri tadi. Macam kan ada staff-staff kita nak belajar. Staff-staff kita nak belajar. Jadi saya boleh ajar pula sembelih tu. Macam ni, pusing. Macam tu lah. Saya jadi macam, okey, subhanallah. Satu pengalaman baru. Dan saya, Ustaz, sebenarnya bila kita duduk sembelih binatang ni kan, hati kita jadi macam alkohol lembut sebenarnya. Sebab apa Ustaz? Bukan nak perasa hati lembut. Dia jadi macam rasa insaf Ustaz. Ustaz betul je Ustaz tak urat dah. Ustaz ni tak makan, tak rehat, tak tidur. Ustaz Hussein ni kerja ni sangat. Tapi Ustaz Hussein ni sangatlah penyayang dia, penyayang binatang, dia suka binatang sangat. Okey Ustaz, cukup dah berlakon. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni encik suami saya. Assalamualaikum. Macam mana? Okey. Subhanallah, encik. Agak-agak dalam berapa... Encik, saya nak basuh tangan jap. Tangan saya kotor. Memang. Air pun bersihnya. Okey. Kita boleh tengok. Encik, kita pergi kat kambing sebelah cik tak? Boleh. Okey, jom. Kita boleh tengok tim muslimat kita dah bersih tadi ni. Yang tebal tu sebenarnya isi perut bila ni. Tengok kaki-kaki. Ini kaki siapa ni? Ini kaki siapa, Dek? Awak takut Kaki lembu, bukan kaki awak. Letak sana kaki.
Boleh Ustazah ambil? Dia orang tak ambil. Sebenarnya kan isi perut ni memang kita proses cepat. Tapi sebab laju kan banyak. Encik suami. Encik, jom. Tapi sebab tengok. Mungkin ada orang tanya, cuba tengok tim muslimat kita. Dia orang kan tak ada pakai seluar. Ustazah tanya ni. Korang, kamu semua buat kerja tak pakai seluar, susah tak pakai kain? Tak, tenang. Okey je walaupun tak pakai seluar. Sebenarnya kan, saya bukanlah macam kuno sangat. Tapi memang saya tak benarkan staf saya pakai seluar. Saya kata boleh je kalau pakai kain. Dalam tu pakai seluar, tapi luar tu pakai kain. Sebab saya rasa macam kadang-kadang bila bergerak-gerak, kalau t-shirt tu tinggi sikit. Lepas tu kita sini ada kerja dengan lelaki juga. Stoken saya monitor, stongang saya monitor. Memang walaupun saya kata kamu buat kerja basah, buat kerja kotor, aurat memang tetap paling utama kena jaga. Jadi akhirnya dia orang terbiasa. Walaupun pakai gini. Saya kata, sebab saya sendiri tunjuk contoh. Saya buat apa ni macam itulah. Sebab kita sini kerja dengan grup-grup lelaki, sembelih ramai. Nanti sekejap lagi ramai ni penyembelih pelapah. Sekarang ni dia orang rehat sekejap, lepas isyak dan kejap lagi dia orang datang untuk sambung balik. Gitu. Nampak gigih dia orang tu. Macam itulah. Bukanlah ustazah melanggar hak kebebasan asasi manusia. Tak. Macam tu. Lama-lama okey je. Okey. Encik suami, mainlah ikut puan isteri. Subhanallah. Tengok. Tunjuk bulan. Nak basuh tangan sekejap. Dek, tunjukkan suasana dulu. Suasana malam. Subhanallah. Nampak bulan? Tunjuk tak bulan tadi? Nampak spotlight je. Nampak spotlight. Nampak apa? Macam spotlight. Itu bulan. Subhanallah. Sebab sekarang ni kan macam tengah bulan hijrah. Memang bulan akan mengambang. 13, 14. Okey. Ustaz, kita pergi kat biri-biri kat kambing boleh? Kat tepi tu? Dekat kot? Okey, main. Okey. Kita sebenarnya ada lebih kurang 400 ke 500 ekor kambing dan biri-biri. Lepas, alhamdulillah. Ni, nanti saya cerita pasal ladang ternak Ummah ni. Ustazah, ladang ternak Ummah, kenapa sebut ada nama Ummah tu kan? Okey, ni kambing biri-biri. Comel kan? Ini ada yang baki yang kita akan sembelih lagi malam ni dan esok. Ini kan kandang, sebelah sana tu, sana ada lembu lagi. Lepas tu ada unta seekor. Nanti kita tunjuk unta. Assalamualaikum. Alah, hai, maaflah ganggu. Nak bersantai-santai. Tak apa. Tengok, dia orang malu, dia orang takut. Sebab bila dia orang dah bau macam darah. Sebenarnya tuan-puan sekalian, kita bukan nak buat rumah sembelih tepi tu. Kita belum siap. Prasarana di sini belum siap. Kita mula bulan 12 beli tanah, bulan 12 2020. Bulan 1 start pembinaan. Bayangkan bulan 4 memang cepat sangat kita buat. Dan tempoh 4 bulan siap, masuk lembu, masuk kambing. Bulan 4, bulan 5, bulan 6, sekarang bulan 7 kan. Dalam tempoh 3 bulan, binatang ini digemukkan dengan makan. Dan 80% lembu, kambing, biri-biri di sini makan makanan hijau. Rumput napier. Encik, apa lagi tu? Encik, mainlah sini. Yelah, makanan hijau tu. Sini. Yelah, rumput napier. Lepas tu ni, sawit ni. Lepas tu, biji jagung. 20% untuk dedak kan. Okey, mungkin orang tanya, Ustazah, apa kaitan Ustazah dengan ladang ternak Ummah? Tuan-puan sekalian, kami antara yang mengasaskan. Memang mula start daripada kosong. Start pada beli tanah sampai ni. Dan bukan kami buat bersendirian. Ustaz Azmi Dimas, Ustaz Hussein tadi, kami susulan daripada isu viral
daging katel haram tu bulan 12 yang viral antara saya dengan Tok Ki. Okey, pecahkan kes tu. Pihak JAKIM adalah orang kuat pun kata Ustazah usahlah buat ladang ternak. Saya kata, saya pun dah sibuk sangat dengan itu dengan ni. Kenapa Ustaz? Dia kata macam ni. Ramai orang ingat ternak lembu, kambing, baby ni adalah satu benda yang sangat susah. Ataupun benda yang kita tak mampu nak buat. Tapi jika ada orang yang buat dan tunjukkan contoh, mungkin ramai lagi pihak-pihak lain yang berkemampuan akan buat. Kos semua ni setakat ni dah 2 juta lebih. Ini bukan duit kami tuan-puan sekalian, kami tak ada duit. Dan tiang, kita tengok ni pembangunan ni Syirah tunjuk. Kita buat spek Australia dengan ketinggian yang selesa untuk binatang, teduh, sebab aspek yang penting juga untuk ladang ternak adalah binatang tu tak stres. Ini kambing biri-biri ni bila berapa kali sehari mereka akan dilepas keluar. Boleh nampak kan pokok-pokok sini 4 ekar. Dia orang pergi berjalan, dia orang jalan lah dalam ni. Makan rumput apa semua, dia orang berjimba-jimba kan, bermawang apa semua. Bagi dia orang happy, lepas keluar, lepas tu dia orang memang akan bila suruh masuk tu dia masuk ramai-ramai. Macam itulah. Sebab apa? Kami belajar banyak perkara. Saya sebenarnya rasa macam bila dicadangkan tu, dikata Ustazah buat, jadikan contoh kalau Ustazah berjaya. Dan bila kami buat satu persatu, A, B, C, satu langkah demi satu langkah, dalam proses itu kami belajar pergi kandang sana, pergi kandang sini. Banyak negeri kami pergi tengok. Kita nak bina satu kandang yang baik. Nak kata terbaik tu kita baru belajar. Tapi Alhamdulillah Ustaz Husin tadi tu dah berpengalaman lebih daripada dalam 15 tahun. Dan keluarga dia pun berkangan lembu, kambing. Walaupun Ustaz Husin tu lepasan Jordan, tapi dia punya cinta, suka sampai dia ada mini zoo. Dia memang dah lama berkecimpung dalam bidang ni. Jadi Ustaz Husin setuju untuk bantu kita untuk menggerakkan ladang ternak di Sungai Yu, Kuala Selangor. Sebab tu duduk Kuala Selangor ni. Jadi tuan-puan sekalian, kami sanggup buat ni atas dasar fardu kifayah. Fardu kifayah yang mana tanggungjawab bagi orang Muslim untuk menyediakan sumber makanan yang halalan tayyibah. Itulah dia, halalan tayyibah. Kami tu itu tempat sembelihan sementara sebab kita mengejut nak buat untuk korban dah tempoh 4 bulan. Kita sebenarnya nak bina rumah sembelih yang berteknologi tinggi di bahagian depan. Tapi bajet kita belum ada. Itu yang kami buat ni, sikit-sikit dapatlah duit kan. 30,000, 40,000 kita bina sikit. Namun jika ada pihak yang faham jelas perjuangan ni, nak bersama dengan kami, nak menyumbang untuk ladang ternak Ummah, maka kami sangat mensyukuri dan sangat mengalu-alukan. Ada pihak yang nak ikutlah. Mana tahu ada nak bagi 1 juta, nak bagi 2 juta, terus siaplah kita punya rumah sembelih ni. Siapa yang nak datang boleh hubungi nombor telefon yang kita kongsi. Share ya. Siapa nak datang tengok, melawat, ziarah, tapi lepas habis PKP semua kan. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, masa saya ni, saya kata, ya Allah, ini peluang saya nak mengikuti sunnah Nabi, mengembala kambing, mengembala lembu. Kadang-kadang saya datang bagi makan, kita dekat dengan dia. Ustaz, kalau Ustaz nak bawa kambing untuk sembelih, Ustaz pegang macam mana? Boleh tak Ustaz tunjuk satu contoh? Ni suami saya dah sembelih lebih 50 ekor dah lah. Pagi sampai malam apa semua. Memang non-stop juga, boleh tengok. Boleh follow page Ustazah Asma, tengok kita punya update. Kita punya update, kaedah, cara dan sebagainya. Ustaz akan pilih seekor kambing. Alamak, kesian kan dia orang tengah rehat kan. Tapi sebenarnya memang macam tu. Kita akan pilih, nampak tak Ustaz dah ambil seekor. Kita buat dengan kasih sayang, tak ada paksa tarik dengan tali kan. Nampak tak Ustaz dah bawa. Ni encik suami saya ni. Ustaz sabar Ustaz. Comel je kambing ni, mari tengok. Kita boleh tengok. Tengok kan putih, coklat. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Nampak kan? Dia nampak tak? Jelas tak dik? Nampak Okey, jadi Ustaz dia akan pegang, Ustaz pegang ni, lepas tu Ustaz akan bawa. Ustaz bagi contoh bawa. Cik suami saya pun ikut je kan. Contoh nampak tak dia jalan. Alahai comel. Okey, lepas tu Ustaz lepas balik. Okey, terima kasih atas kerjasama. Mungkin tu kawan best friend dia kan, bila panggil lepas tu menjawab. Ya Allah, kesianlah pula. Okey, pergi cari kawan. Faham kan sahabat semua? Kita bawa dia sampai ke tempat sembelih. Dan bila tempat sembelih masih terbuka macam ni,
bila tempat sebelah terbuka macam ni, dia bau darah. Sebab tu jadi ketakutan. Lepas tu mungkin dia dengar lah kawan dia sana bertempik. Sebab itu kita perlu rumah sebelah yang tertutup. Benda ni kami belum ada bajet terus terang. Kami akan slow-slow. Kalau orang kata, Ustazah banyak untung lah tu, happy lah tu, kau keuntungan. Ya, saya pun dikatakan macam tu. Kata tak apalah, orang tak faham apa yang kita perjuangkan. Hasil daripada jualan, hasil daripada korban ni adalah sikit. Sebab tolak kos-kos semua, kita akan teruskan pembinaan seterusnya. Niat saya, terus terang, Tuan Puan saya, jika berjaya, ni tak siap betul lagi ni. Ni nanti naik sebelah sana untuk kambing rusa biri-biri. Ini memang khas untuk lembu sebab boleh muat 2,000 ekor satu-satu masa. Lepas tu depan sana ada kawasan untuk tanam rumput nipis. Adalah perancangan kita sikit lagi. Ada surau nak siapkan. Surau belum, bajet pun belum cukup. Surau pun masih separuh. Tapi dah boleh solat dah. Kipas semua tak ada lagi lah. Lantai pun tak ni lagi, dinding pun ni. Tapi boleh dah cukup syarat untuk kami solat apa semua. Maksudnya kita buat berperingkat-peringkat sangat. Jadi mungkin ada orang, Ustazah saya nak tanggung untuk kos surau. Setiap kali orang solat dapat ni. Lepas tu kita kena buat rumah pekerja sebab binatang memang kena jaga 24 jam. Memang kalau tak nanti ada orang curi binatang, lembu, kambing tu normal lah. Jadi kita memang kos pipe apa ni, macam tu lah. Lepas tu Tuan Puan sekalian, niat kami. Encik suami Mel duduk sebelah. Masya Allah. Oh, subhanallah. Terima kasih Datin Syahidah ada follow juga. Tak clear, so dia pindah FB. Ya. Kalau IG tak clear, pindah FB tau. Pindah FB, pindah. Okey, nampak sekarang FB duduk sebelah je. Okey. Subhanallah, tuan puan sekalian, jika ada orang kaya macam Datin Syahidah, Datuk Ali Syukri, subhanallah, sama ada nak jadi penyumbang funder kami yang sama-sama dalam perjuangan ni. Kalau ikutkan fikir masa, tenaga, penat, encik suami kan, tak ada pasal-pasal nak buat. Ni, senang kan pergi beli kat pasar je lembu, nak makan kambing nak apa kan. Tapi bila mengambil keputusan untuk jadi penternak, dengan niat atau apa sekian, membekalkan pilihan daging halal thayyibah, kami niat apa? Okey. Jangka masa panjang, saya nak cerita. Jangka masa hajat saya sendiri, suami dengan tim ni, kita kena betulkan niat dulu. Kita kata, nanti bila dah cantik tempat ni, mana-mana pihak, orang-orang kaya, mana-mana pihak yang nak bina ladang ni, kita buat dalam kos bawah 5 juta. Kami bagi percuma, tak adalah kena buat franchise bawa kami ke, kena bayar sekian-sekian ke, nak ikut model kami ni, tak. Kita bagi A to Z ketah kerja. First buat ni, first ni, step by step. Dengan veterina, dengan agensi alam sekitar, dengan ni, guide. Mungkin ada orang kata, Ustazah, saya ada tanah 5 ekar. Arwah mak ayah saya ada tanah ni. Saya nak buat lah, gini. Kami tak ada duit, terus terang. Kami nak buat pun berdikit-dikit. Tapi mungkin ada orang ada duit. Bayangkan kalau setiap negeri ada satu. Setiap daerah pula ada satu contoh. Kita tidak lagi bergantung kepada sumber daging import. Yang kita dah mula ragu-ragu dan memang ada keraguan. Yang diyakini halal tu is halal. Dan insya-Allah ketika itu, harga lembu daging tempatan pun akan turun. Kenapa mahal sekarang tuan-puan sekalian? Cerita kalau mahal sebab benda yang kurang. Demand tinggi tapi supply kurang. Kedua, dedak sangat mahal. Saya belajar tuan-puan, saya pergi dedak mahal. Dedak bukan bedak. Bukan bedak, encik. Datin Syahidah ada jual bedak, kami tak ada. Dedak sangat mahal. Dedak, Ustaz Husin kata kadang 2 minggu sekali naik, sebulan sekali naik. Sebab apa? Malaysia bukan pengeluar dedak. Kita import daripada Thailand, import daripada China. Bila berlaku COVID ni, makin mahal dedak. Macam itulah. Lepas tu tuan-puan sekalian, sebab itu kita banyak gunakan sumber-sumber alami. Sebab itu sebenarnya kalau orang bijak, orang tahu pasal ni, dia akan jadi pengeluar dedak, memang boleh. Tapi kami tak mampulah. Kami kata, kita buat dedak lah pula. Masih lagi bergantung. Cuba kami kurangkan kos. Memang kos tinggi tuan-puan sekalian. Makan, minum, kos operasi memang tinggi. Tapi insya-Allah tetap boleh maintain lah. Jadi sekiranya ada yang ni, kita bagi je. Okey, nak buat juga ladang model macam kita apa semua spek kita bagi gini kita bagi guideline. Buatlah kat tempat encik dengan modal sekian-sekian. Kita mungkin ada ialah bagi khidmat nasihat, bagi pandangan. Maksudnya bukan kita buat kita bukan ada cita-cita lepas ni kita akan bina 20 ladang ternak di bawah
di bawah jenama kita lah kan. Tak, bukan tujuan tu. Tujuannya siap model ni dengan cantik, dia jadi pilot project. Dia jadi pilot project untuk diikuti oleh orang lain. InsyaAllah kami pun jual daging lembu apa semua rendah sikit harga pasaran. Nak rendah sangat kita pun tak boleh nak menampung kos kita. Contoh RM40 sekilo kan daging sekarang. Contoh kita mungkin jual 36. Macam itulah. Lepas tu kalau ada pihak yang nak ambil dengan kita, dia kata untuk charity. Memang untuk agih asnaf fakir miskin. Memang lagi rendah. Itulah di antara yang kita usahakan. Ya, kita buat ibadat akikah sepanjang tahun. Ini lembu, bibiri, ada orang datang nak pilih. Boleh pilih, kita bagi dia berkenan yang mana. Okey. Ada yang dah tanda-tanda ni kan, dah ada orang punya. Dia sebenarnya binatang ni yang memang saya masuk kan. Tak ada, walaupun dia ada apa nama? Okey, dia ada kita sebut tanduk-tanduk pun. Dia orang ni memang okey. Dia orang, macam orang lah pula kan. Dia orang. Habis tu nak sebut dia binatang. Dia binatang ni okey. Okey. Tengok dia duduk rapat-rapat lah. Hai. Dia macam takut tau. Tapi saya... Guru besar datang. Main nak check. Gigi gosok tak? Mandi tak ni? Tapi comel je ni. Tengok tu Dia duduk rapat-rapat kan. Yelah. Dia takut kan. Okey. Macam sebut nama saya, Mak, kan? Asma, Mak, Mbak. Apa ni, kandang dia orang ni kita bersihkan najis, kita kaut, buat. Tu apa sekian saya belajar kan? Antara, yelah, kenapa sunnah para Nabi pengembala kambing, pengembala bibiri. Dia melatih, dia membuang sifat ego dalam diri kita. Sebab kita buat kerja busuk, kerja kotor, kerja kaut najis, kita buang, kita kikis hati kita yang kotor, yang riak, yang takabur, yang ni. Itu di antara latihan. Subhanallah. Dan bila kita nak menguruskan binatang ni, kita ada perasaan ihsan yang kita tak payah cakap sayang, tak. Dengan dia boleh rasa. Encik sayang binatang. Ayu, kenapa encik sembelih? Kalau sayang, kenapa sembelih? Sayang tu kena sembelih. Oh, sebab Kita kena lepas yang kita sayang. Tapi speaker dekat dalam Cik Sumi kata sebab sayang tu kena sembelih, sebab kita kena lepaskan apa yang kita sayang kepada Allah. Pengorbanan nak. Masya Allah. Hebat jawapan Cik. Okey Encik, saya nak tanya. Encik kan Encik ni lampu Encik kat sini. Encik buka kejap. Okey. Saya tengok berapa hari, 2 hari ni Encik sembelih pagi sampai petang lapuh apa semua. Encik sebenarnya sebelum ni dah pernah ke sembelih lembu, kambing semua ni? Pernah? Tak, first time. First time? Betul. Tapi macam mana walaupun baru belajar first time, tapi Encik macam macam mana? Jadi ketagih ke macam mana Encik? Terangkan macam mana boleh jadi buat gagah tenaga. Saya nampak sifat kelakian tu semakin ketara bila dengan binatang. Okay. Betul lah. Alhamdulillah. Pada asalnya memang takut first time. Tapi bila dah cuba kali pertama tu jadi ketagih pula. Bahaya, jangan guna perkataan ketagih. Tak, memang itu istilah orang guna kat sini. Ya. Mana-mana orang yang sembelih kambing atau lembu buat kali pertama, dia rasa nak sembelih lagi. Okey, tapi masa kalau nak tu didorong oleh apa Encik? dia rasa macam seronok dan rasa macam ada benda lain lah, perasaan lain lah kata. Yelah. Encik bagilah alasan macam ilmiah sikit. Bahaya dengar ketagih, seronok. Macam, faham tak? Okay. Dia bila kita bawa dalam diri kita ni, seolah-olah kita rasa menyembelih apa yang kita sayang lah. Seiring dengan pengorbanan. Setiap kali saya sembelih tu saya rasa macam kita perlu buang apa yang kita benar-benar yang kata mengisi hati kita ni dalam kehidupan kita. Kita sembelih tu mana kita bawa cinta-cinta kita pada dunia yang berlebih-lebihan, pada anak-anak berlebih-lebihan. Jadi kita isi hati ni dengan kebesaran dan juga kasih sayang Allah lebih lah, insyaAllah. Okey, subhanallah. Dia macam gini kan Encik. Binatang ternak juga disebutkan, digambarkan oleh Allah. Kenapa? Dia buat apa? Oh, yang tanduk. Dia orang nampak Oh, nampak? Tanduk. Encik nak pegang yang tanduk tu? Encik berani? Takut? Encik takut juga ya? Okey.
saya simbolik kan binatang ternak juga adalah satu nikmat. Kita kan dah pelihara berapa bulan, tiba-tiba kita nak sembelih, kita ada rasa sayang dah pada binatang ni. Ada berapa lembu kita rasa sayang sebab kita dah jumpa selalu. Dan demi untuk menunaikan ibadah ummah, kita sembelih apa yang kita sayang. Ya, walaupun bukan yang kita beli, bukan kita ni, tapi kita ada rasa hubungan dah. Jadi bila kita buat pengorbanan tu kerana Allah, jadi benda tu lebih mudah. Gitu. Okey. Encik, subhanallah, encik tambahlah apa-apa lagi? Terima kasih yang berkorban. Yang berkorban bersama kami. Ya. Jadi yang tapi kali ini terlalu banyak yang bersama dengan NGO Sahabat Amal Care di bawah naungan ataupun pengasasnya adalah Ustazah Asma Harun. Terima kasih semua. Dan memang terlalu terlebih-lebih daripada sasaran kita pada asalnya. Asalnya 300. Dan kita mendapat lebih kurang 600 ekor dalam Malaysia sahaja, kerana kita punya target adalah untuk asnaf seluruh Malaysia, lebih daripada ataupun hampir 20,000 ekor. 20,000 asnaf dan fakir miskin. Jadi kita punya target. Jadi alhamdulillah hari ini di Melaka, di Sabah, di Pahang, di Negeri Sembilan dan negeri-negeri lain, esok insya-Allah Kedah akan sampai. Terengganu separuh dah sampai dan separuh lagi akan sampai. Alhamdulillah akan menikmati daging-daging yang dikorbankan oleh semua. Dan insya-Allah pada tahun hadapan kita mensasarkan lebih lagi daripada ini, sebab insya-Allah akan bertambah satu lagi ruangan ataupun kandang untuk lembu dan kambing. Jadi insya-Allah jumlah ini akan lebih besar dan jumlah binatang ternakan akan lebih bertambah. Walau bagaimanapun mungkin ada sedikit kekurangan daripada kami dalam menyebarkan maklumat lembu siapa dah siap, lembu siapa ataupun akikah siapa dah siap, dan insya-Allah mereka dalam proses untuk berkongsi dalam grup Telegram kami. Yang mana semua yang terlibat dalam ibadah korban ini akan melihat banner bersama binatang yang disembelih. Jadi insya-Allah dia mengurangkan keraguan. Di samping kita juga akan edarkan sijil-sijil, dan ramai dah sampai sijil-sijil daripada pihak NGO Sahabat Amal Care dengan tanda tangan Ustazah bersama doa-doa yang indah, dan insya-Allah kita akan upgrade lagi pada tahun hadapan insya-Allah. Okey. Subhanallah tuan-puan sekian, kita nak tunjuk ada seekor lembu tapi kita takkan tunjuk sembelih, cuma nak tunjuk lembu je. Subhanallah. Pak Teh adalah ketua penyembelih dan ketua pelapah, dah berpengalaman lebih 30 tahun dalam bidang ni. Subhanallah. Masya Allah. Pak Teh umur berapa? Umur? 25, 52. Masya Allah. Walaupun 52 tapi nampak macam 25. Dan memang tenaga Pak Teh luar biasa mengalahkan anak muda. Sampai pukul 4 pagi malam tadi. Di bawah Pak Teh banyak dia bimbing untuk penyembelih-penyembelih, kerja-kerja lapah dan sebagainya. Pak Teh nak tunjuk lembu tu Okey. Jom kita tengok jap lembu ni. dah makan? Dia orang ni nak mula balik ni. Nak buat sambung balik kerja. Kita boleh tengok lembu akan ditarik daripada kandang sana. Dia ada laluan dia. Bila dah sampai sini, dia pun ditutup ni supaya kalau tak dia patah balik semula. Kan Pak Teh kan? Jadi nanti ni akan dibuka, dia pun akan ditarik. Jadi kita masih lagi macam manual lah. Kita kan tak ada teknologi alat lagi. Lepas ni kita akan, mulalah kan. Okey. Boleh tak Pak Teh share apa yang mendorong kekuatan Pak Teh untuk buat kerja-kerja ni? Kerja yang kotor, hanyir, penat, letih. Lepas tu bukan mudah orang muda nak buat kerja-kerja ni kan. Okey, Pak Teh pegang ni Okey.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit penerangan daripada saya. Orang kata perkongsian ilmu lah. Tidaklah orang kata hebat macam mana ustazah. Cuma kan nak bagi tahu kat sini berkenaan pasal ibadah korban. Ibadah korban. Ya. Ibadah korban kita ni, benda ni walaupun macam mana bagusnya teknologi, bagusnya orang kata lagi advance dunia ni, Betul. ibadah korban ni yang tak boleh diubah. Pasal benda tu mesti nak kena ada takbir, benda tu mesti nak kena ada manual macam ni, benda tu mesti nak kena ada di depan orang ramai. Ya, betul. Kalau kita tengok pusat penyembelihan ayam, pusat penyembelihan lembu, benda tu boleh diwujudkan terlalu canggih. Ya. Dunia boleh buat yang orang kata nak ayam, ayam keluar. Tetapi benda korban, ibadah korban, benda tu tak boleh dibuat. Dan benda tu sampai ke bila-bila. Dan benda ni akan ada turun-temurun. Selain daripada saya, mungkin anak-anak saya, mungkin anak-anak buah saya. Dan tujuan saya adalah nak bagi tahu pada anak-anak buah betapa pentingnya ibadah korban ini. Selain daripada kita beri sumbangan, kita berkorban, inilah kita punya pengorbanan. Ya, memudahkan orang lain buat ibadah korban. Ya, memudahkan Bantu. orang lain membuat ibadah korban. Kalau kita tak buat macam ni, lama-lama benda ni akan jadi Tak ada siapa yang nak sambung. tak ada siapa yang nak sambung. Sebab kerja jadi penyembelih pelapah ni bukan kerja yang popular. Ya, betul, Bukan betul. kerjaya yang kerja apa? Penyembelih. Wow, bukan Ya, wow. betul. Mungkin ya orang kata tak ada pilihan lah tu kan. Ya. Jadi kena jadi penyembelih jadi ni. Jadi subhanallah Pak Teh, mungkin Pak Teh boleh share apa hikmah jadi penyembelih, perasaan ke didik diri ke apa macam tu. Bagi saya more kepada didik dirilah. More kepada didik diri, iaitu kita ni kalau nak rapat dengan haiwan, nak kena daripada hati kita. Ya. Kita nak jadi penternak yang berjaya daripada hati kita. Daripada minatnya kita. Lepas tu kita nak kena lembutkan hati. Kalau tidak lembu-lembu ni pelari. Masa katakan orang lari, lembu berlari. Dia tahu kalau orang tu maksudnya hati tak elok. Dia macam tu. At least kita kena berubah daripada sini dulu. Dan kita nak kena macam saya selalu bagi tahu, berkorban tu jiwa kita tu. Kita terpaksa macam saya tinggal anak isteri kat rumah. Datang duduk sini. Dengan lembu pula tu. Betul. Walaupun Betul lah. Okey. Soalan terakhir Pak Teh. Pak Teh berdekat sikit tau ni. Kan dengan usia, tenaga apa semua, apa kekuatan Pak Teh untuk ya Allah nak habis seekor demi seekor. Kejap sebelum tu saya cakap kan. Tuan-puan sekalian, saya tengok nak habiskan seekor demi seekor perlukan semangat. Perlukan kesabaran. Sebab kerja tu memang kerja yang penat. Tak apa Pak Teh, siap Pak Teh kan ni. Sebab sebenarnya bila buat kerja ni, diorang ni berpeluh apa semua, kita faham. Diorang pun dah sama diorang ni dah vaksin apa. Jadi jangan bimbang keselamatan tu. Lagipun saya pakai, mungkin diorang kata kenapa Pak Teh tak pakai. Harap kita faham situasi kerja di sini memang lemah lah kan Pak Teh dengan berpeluh apa semua. Okey. Saya sendiri tengok macam mana lepas yang ke-10 dah nampak penat dah. Tambah lagi sampai yang ke-20 sampai ke-30. Macam apa motivasi dan kekuatan Pak Teh sampai boleh nak habis seekor demi seekor tu? Bagi saya motivasi dia ialah ibadah korban. Benda tu dilakukan hanya 4 hari. Dan kita ni ada perjanjian dengan pada pegorban. Jadi kalau kita katakan kita janji untuk nak buat 30, kita kena buat 30 lah. Walaupun benda tu melalui kena habiskan dalam masa sehari, kita kena buat. Itu adalah tanggungjawab kita. Itu korban. Sebab amanah. Amanah kita tu. Pasal kita tak nak orang datang kecewa, nanti dia punya korban pun dia rasa macam sia-sia korban dia. Untuk dia nak marah balik pada kita. Sedangkan benda tu kesilapan kepada penyembelih. Dan penyembelih pelapah ni kita nak kena menanggung risiko itulah. Dia tak ada waktu bagi dia. Waktu dia kalau orang tu kata nak, pasal kita dah punya perjanjian, besok. Maknanya kita kena siap juga esok. Walaupun pukul 4 pagi. Walaupun pukul 4 pagi. Subhanallah. Walaupun pukul 4 pagi kita kena habiskan. Bermakna kita kena betul-betul kita punya time rehat, time solat kita. Masya Allah. Itu saja. Non-stop. Dari segi tenaga tu macam mana Pak Teh dapat tenaga, mungkin dengan semangat tu? Semangatlah, semangat. Dia semangat apa-apa lagi saya yang dikelilingi oleh anak-anak buah saya. Lepas tu anak saya sendiri pun ada. Dengan saya ni pula salah satu pencinta binatang tu ajalah. Kekuatan datang kat sana lah. Subhanallah. InsyaAllah. Jadi bila kita pencinta binatang, kita
Kita korbankan binatang kita, binatang kita sayang. Terima kasih Pak Teh. Moga Pak Teh terus kuat. Sahabat-sahabat sekalian, tanpa semangat saya tahu memang kolaps. Dan kami syukur sebab kami ada macam orang macam Pak Teh sanggup buat dengan tim sampai pukul 4 pagi. Saya terkejut macam malam tadi semalam, tiba-tiba ada, sebenarnya nak berhenti dah pukul 12, semua dah penat kepenatan. Tiba-tiba ada yang kena juga dapat sebelum subuh. Sebab mereka perlu perjalanan gini, ada program nak agih gini-gini. Kita pun kata okey. Tanya Pak Teh sanggup. Dia kata dah orang nak, itu dah amanah. Dia lepas tu separuh pekerjanya pun dah balik tak larat. Tinggal berapa orang saja. Akhirnya berhenti pukul 4 pagi. Start daripada pukul 9 pagi sampai 4 pagi, ya Allah. Jadi insya-Allah puan-puan tuan sekalian, saya pun dah banyak dah cakap ni kan. Tempat ni pun dah bersih. Ustaz nak cakap apa-apa? Ada diorang tanya apa-apa tak? Dah bersih dah lantai. Sebenarnya ni tempat ni semua sementara. Nanti dah siap tengok lembu ni kan. Macam pasrah je. Saya kan bila dah biasa tu, mana lembu yang jinak tu kan? Ada lembu yang jinak tu. Kita ada seekor lembu yang kita lepaskan, dia jalan je. Pergi ke mana-mana. Dia datang manja-manja. Yang tu kita tak sembelih. Kita simpan dulu. Okey. Sebenarnya dia bertuah sebab menjadi pilihan untuk dijadikan ibadah korban. Terima kasih tuan-puan sekalian. Ada diorang tanya soalan ke apa-apa? Tak ada. Siapa yang nak buat ibadah akikah, kita buka sepanjang masa. Ada nombor telefon tak kita share untuk tanya berkaitan dengan ladang ternak ni? Ada? Kalau siapa nak tahu rujukan apa, boleh pergi ke page Ustazah Asma lah. Kita ada share je maklumat ataupun boleh PM page kita ataupun IG kita. Jadi itu sajalah perkongsian kita tuan-puan sekalian. Landang lembu, kita kandang lembu gelap. Lepas tu ada unta seekor sebenarnya. Nanti siang lah baru nampak sebab lampu belah sana kita belum siap pasang. Terima kasih update daripada kami. Terima kasih kepada semua yang melakukan ibadah korban dengan NGO Sahabat Amal Care, sama ada di dalam negara dan di luar negara. Terima kasih ya. Negara yang kita buat ibadah korban di Afrika, di Kemboja, di Thailand, di Indonesia, kemudian Somalia. Ada Somalia. Jadi untuk pengetahuan, di Thailand dan Indonesia sebenarnya mahal. Lembu dia tak sama macam Afrika semua dan 3,500. Namun kita, NGO kita usahakan juga sebab sana ada permintaan di tempat-tempat yang asnaf fakir miskin. Macam itulah. Dan daging-daging korban kita buat kat sini, Ustazah banyaknya 600 ekor. Ya. Mula. Memang banyak kan 600 ekor kan. Tak apa, jangan tunjuk tu. Ustazah pergi mana 600 ekor? Sebenarnya lebih kurang dalam 200 ekor lebih pihak-pihak masjid surau. Yang mana diorang tak nak buat sembelihan di tempat mereka. Lepas tu mereka pun buatlah minta buat dengan kita, nanti mereka agihkan. Selain daripada tu, melalui aktivis NGO Sahabat Amal Care, kita akan agihkan. Macam semalam dah bergerak ke Melaka, ke Johor, sampai aktivis sana pun terima. Melalui apa? Lori sejuk beku. Kita dah sembelih 10 ekor kat Johor contoh. 10 ekor pula dekat Terengganu, 10 ekor pula dekat Pahang, 10 ekor dekat Kedah. Jadi kita agihkan kepada NGO yang aktivis kita yang mana dia orang dah ada senarai nama asnaf fakir miskin. Jadi tak berlaku pun Ustazah nanti lambakan simpan kat mana. Memang ada juga simpan dalam 2 kontena besar sejuk beku. Kita sewa 2 kontena besar sejuk beku untuk simpan daging. Itu adalah simpanan untuk kita agihkan secara berperingkat kepada asnaf fakir miskin. Jadi alhamdulillah semalam dengan hari ini dah mula dah pun. Aktivis kita ni dah agih daging. Jadi Ustazah main random bagi-bagi macam tu? Tak. Mereka ini telah pun disaring. Mereka ni dah berdaftar dengan kita asnaf fakir miskin yang kita dah pergi buat siasatan, dah pergi tengok kehidupan dia dan sebagainya. Sebab kita ada ejen ataupun wakil aktivis kita seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Sabah Sarawak pun masing-masing 10 ekor ke 15 ekor. Tak ingatlah Sabah Sarawak pun. Dia orang kita akan bagi duit dan dia orang buat cari dekat sana. Semuanya ikut SOP. Memanglah kalau tempat lain kan satu tempat ada dibenarkan 5 saja. Tapi kami ni sebab kami ni rumah sembelih, tempat pusat operasi. Jadi macam tempat kerja lah. Macam tu. Jadi kan kita dilarang untuk berkumpul-kumpul. Saya sebenarnya last kali saya nak tunjuk lembu ni bila diterbalikkan. Macam tu lah. Tapi kita takkan tunjuk semelih-semelih tu lah. Okey. Mereka dalam proses. Bolehlah tunjuk sikit kot. Tengok dalam proses tu. Lembu tu diikat kaki dia. Lepas tu kita akan tarik nanti.
Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Itu abangnya Ustaz Husin, nama dia Hassan, Ustaz Hassan. Pun adik-beradik ni suka sangatlah binatang, sayang sangat. Mereka ni macam ada kemahiran. Ada kemahiran menundukkan binatang. Ya. Tuan-puan sekalian, semua pekerja ni dah vaksin. Semua dah vaksin cukup 2 dos. Staf kami pun semua dah vaksin. Jadi kita ni kita ni memang dah pastikan semua yang ada dalam, sebab kita duduk sini kan pagi, semua telah pun divaksin. Kalau tak divaksin memang akan diusahakan supaya vaksin cukup 2 dos. Jadi sebab itu tahap keselamatan kita tu agak tinggi. Dia ada kaedah, dia orang akan tarik, sana ada standby. Ini kita buat secara manual lagi, tuan-puan sekalian boleh tengok. Sebelum kita ada rumah sembelih yang berteknologi. Lepas ni ada kaedah lain lah. Tapi contoh macam ni, alamak kesian lah pula nak tengok. Okey. Tarik. Okey, dia akan okey. Semua ni, diorang ni dah vaksin dah belaka ni. Lembu taklah. Penyembelih ni. Okey. Sekarang dia nak tumbangkan Tania. Okey, subhanallah. Tak sampai hati tengok masa terbalik ni. Kita tengok tu yang beratur lagi. Dia orang bukan serah dirilah. Kita tolak lepas tu kita tutup. Dia akan masuklah satu-satu. Kita boleh tengok lembu. Kita tengok yang tu. Dia memang akan protes lah. Sebab itu kita kena guna betul-betul besi yang teknologi tinggi. Okey, kita boleh tengok lembu tu dah ditumbangkan. Okey. Takbir. Jangan. Tengok saya. Allahu akbar. Dia orang kata takbir ramai-ramai. Allahu akbar. Macam itulah. Sini. Tengok sini. Dah selesai dah. Sekejap je sebenarnya. Selesai. Kan kalau kat kampung, ingat tak? Sampai berlari-lari lah lembu. Berlari-lari lah. Mengejar-ngejar lah. Ingat tak kan? Nak tumbangkan tu beramai-ramai. Tapi kat sini dia orang ada teknik dia orang lah. Dah selesai dah tadi. Tarik sekejap je dah selesai. Sebab tu dia orang boleh selesaikan 5 ekor. Tu dia. Nampak tak? Dia orang nampak tak? Dia cuba untuk ni. Macam tu lah. Tapi insya-Allah binatang ni sebenarnya dia dah faham tujuan dia diciptakan. Allah menundukkan binatang, Allah menundukkan alam ini untuk manusia. Mereka dah tahu mereka adalah bahan makanan untuk manusia. Jadi masya-Allah, Allahu akbar. Okey. Dah. Terima kasih semua. Berapa orang? Dekat 2,000. Besok insya-Allah malam ni saya balik sekejap, lusa datang balik. Esok kalau larat kita buat kuliah kitab Riyadhus Salihin. Siapa kat sini rindu kuliah kitab Riyadhus Salihin? Siapa rindu kuliah kitab Riyadhus Salihin? Angkat tangan. Insya-Allah saya malam ni sampai Seremban, esok kita boleh buat sehari dengan lusa kot. Okey, mereka akan tarik untuk tak payah tunjuk darah. Nanti ada orang pengsan. Jadi tuan-puan sekalian, sebagai penutup, saya dah ada pengalaman sembelih kambing biri-biri dan juga lembu kecil seekor. Saya belajar sebab apa? Saya nak kena monitor juga ni. Kan nak bagi khidmat nasihat untuk pusat sembelih ni. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi bersama dan menemani. Terima kasih yang mendoakan. Terima kasih yang menyumbang. Terima kasih yang melakukan ibadah korban dengan kami dalam negara. Terima kasih yang menyokong dan semuanya lah. Mohon maaf daripada kami kekurangan dalam pengurusan, lambat respon, bagi tunjuk bukti dan sebagainya. Tapi insya-Allah kami buat dengan teliti. Betul-betul semua sembelihan itu kita buat dalam tempoh 4 hari ini, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak jangan duduk. Dia orang